Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Moga korang semua sihat. Jumpa lagi dalam channel Little Heaven Homestay dan saya Fatona. Hari ni saya nak kongsikan dengan korang apa tu tanaman yang setakat ni saya ada pengalaman menanam dan saya rasa bagus untuk kita jadikan sumber makanan kita sendiri dengan, yelah korang sendiri tahu keadaan sekarang ni kan, dan banyak dah hura-hura tentang bagaimana situasi akan datang kan. Jadi banyak persediaan yang kita buat, termasuklah persediaan sumber makanan kita kan. So saya tak tahu masih sempat ke tak kan, tapi yang saya tahu tanam je walaupun tak sempatkan tanam je. Mana tahu Allah pun mudahkan dengan bagi cepatnya hasil tu kan. Kita tak tahu, semua dengan izin Allah. So setakat ni yang saya rasa sesuai untuk digunakan sebagai makanan waktu terdesak kan, waktu kecemasan kan. Ni bukan makanan, maksud saya ni bukanlah makanan yang segera dah siap pack-pack tu, bukan. Maksudnya benda yang boleh kita tanam sendiri kan. Setakat ni saya rasa yang pertama keledek. Tak kisahlah yang keledek apa, tapi keledek. Tapi kalau bagi pilihan antara semua variety keledek, saya pilih sweet potato. Keledek Jepun tu kan. Sebabnya kita just rebus, bakar atau macam mana, dan kita boleh nikmati dia terus macam tu kan. So kita boleh buat jadikan dia tepung apa semua kan. Kita boleh jadikan kuih lah daripada benda tu. Kalau kita tak ada terdesak lah, tak ada masa kat rumah tu tak ada makanan lain dah kan. Tak, gula habis, tinggal garam je kan. Sweet potato lah pilihan sumber makanan lah, dengan dia punya nutrien dia bagus. Lepas tu cukup lah untuk kita survive tu, cukup sweet potato. So kalau korang in case korang tak tahu nak tanam macam mana kan. Lepas tu tanam pun macam takut tak sempat, belilah tu yang dah siap jadi ubi. Maksudnya ubi dia lah, beli ubi. Dia macam mana, sumber makanan segar yang boleh kita nikmati, bukan secara terus direct selepas tuai. Macam tu dia masih bagus kan. Dan dia boleh simpan lama. Satunya yang buat saya pilih tu, satu nutrien dia yang bagus. Lepas tu rasa dia kan, sebabnya lah walau macam mana pun, kalau macam saya suka benda yang manis. So sweet potato tu kan dia manis. Lepas tu dia kita boleh mudah untuk dimasak, diolah tu mudah. Kan, kita dah rebus atau kita dah bakar, kita kukus pun dah cukup dah sedap dah kan. Kalau kita tak letak garam, kita tabur garam masa nak makan tu pun dah okey dah kan. Kini untuk survive tu kita boleh lah guna benda tu kan. Tak kisahlah korang beli ubi ke kan, korang tanam ke kan. Yelah kalau tanam tu mungkinlah capai 4 bulan macam tu kan. Melainkan korang letak baja paksa supaya gemuk cepat-cepat kan. Itu lain lah kan. Banyak teknik. Tapi kalau korang rasa macam saya rasa, kalau saya tak ada tanah dan saya nak makanan yang boleh simpan lama, selain daripada makanan siap tau. Makanan siap ni kita banyak pilihan. Cuma duit je tak ada kan. So antara pilihan makanan segar yang kita boleh nikmati dalam waktu kecemasan, yang kita tak perlu nak tak banyak benda sangat, yang kita boleh, yelah kalau orang camping tu kan, dia mesti ada cara macam mana nak buat ataupun nak masak tanpa perlu periuk. Ada lagi ubi. Dia ada cara dia kan. Lepas tu itulah saya rasa nutrien dia, rasa dia. Lepas tu mudahnya nak ngolah kan. Kita tak perlu nak fikir banyak. Lepas tu rasa dia punya, bagi saya ngam lah kan. Lepas tu lagi pilihan lain untuk makanan segar, nutrisi yang saya kata macam mana, yang kita boleh tanam, yang kita boleh dapatkan, yang kita boleh, selain daripada makanan segera, makanan yang dalam pack-pack tu kan, diorang ada
Dorang ada expired date. Kalau makanan ni macam keledek, kalau kita simpan dia betul, setahun dia cukup. Setahun tu untuk simpan je, dia boleh lagi. Dia selamat lagi untuk dimakan selepas tahun. Macam tu. Lepas tu, yang keduanya sorghum. Sorghum pengganti beras. Kita boleh nikmatilah macam beras jugalah. Kita boleh buat nasi, kita boleh buat bubur, kita boleh buat macam salad kan. Kita boleh, kalau terdesak macam korang ni dah tak ada makanan lain dah. Yalah, sorghum ni maklumlah dia banyak serat. Bila dia banyak serat, dia kurang gula. Dia tawar. Bila tawar, kita maklumlah kan, kita akan jadi memilih di antara semua-semua dia yang terakhir kan. Tawar. Lepas tu, tapi nutrien dia bagus. Untuk survive tu bagus. Dia buat kita rasa kenyang. Dia buat bagi kita tenaga. Lepas tu, walaupun untuk memasak tu agak lama, dia ambil masa yang lama dan dia ambil perlukan air yang agak banyak untuk dia betul-betul pecah. Tapi kita kalau ikutkan, kalau orang lain buat, dia akan pecahkan tumbuk, bagi separuh hancur dan baru dimasak. So dia ambil masa yang cepat sikit lah untuk dia ngembang dan dia boleh dinikmati kan. Sebab saya pernah try rebus dia. Sajalah nak test tengok berapa lama kan. Boleh tahan lama. Boleh tahan lama. Kalau korang biasa buat bubur kacang hijau tu, dia lebih lama daripada kacang hijau tu untuk masak. Untuk kembang yang perfect, yang lembut untuk kita gigit kan. Oleh sebab dia serat dia tinggi, jadi kita curi tu ada. Dia tak kita makan tu mesti ada benda yang untuk kita gigit macam tu. Tapi dia walaupun kita buat, contoh kalau kita masak segenggam, dia akan jadi 2 genggam. Dia akan jadi 2 kali ganda. Dia kembang tu. Dan kita tak perlu makan banyak, kita perlu makan sikit je. Sebab dia kandungan itu macamnya bagus untuk mengenyangkan perut. Jadi kita tak perlu ambil dia banyak. So kalau masak sikit pun dia dah lah, bila kita masak tu jadi 2 kali ganda saiz, 2 kali ganda jumlah kuantiti kan. Dan kita pun tak perlu ambil benda tu banyak. So kalau dia macam contoh yang saya buat sebelum ni, saya buat kacang hijau. Masak bubur kacang hijau, tapi kacang hijau tu sikit. Jadi kebetulan sehari sebelum tu saya dah rebus dah sorghum tu. Sebab saya nak tengok apa lama dia itulah, dia ambil masa untuk direbus kan. Rebus manual, bukannya pressure cooker ya. Biasa punya. So bila contohnya kalau kita dah rebus sorghum tu yang dah siap direbus tu, lepas tu kita masukkan kacang hijau, kita rebus kacang hijau yang belum dimasak tau, yang belum kembang tau. Masuk, rebus kacang hijau tu dengan rebus kali keduanya sorghum. Lepas tu barulah masuk santan, masuk apa semua. Jadi bila kembang, bila dah siap tu, sorghum tu masih elok lagi. Maksudnya dia masih boleh kembang. Dia masih boleh tak rosak lah, macam tak lonyeh, tak terlalu hancur. Yang hancurnya kacang hijau kan. Menunjukkan betapa tingginya serat dia tu lah kan. Dia ambil masa yang lama untuk dimasak. Tapi dia antara pilihan lain bagi saya, sebabnya dia sangat mudah untuk ditanam, dia sangat lasak dan dia tak cerewet kan. Saya rasa paling mudah lah, saya rasa pokok sorghum ni. Kita tabur je, dia dah boleh hidup sendiri ya. Cuma nak kena hati-hati bila dia besar, dia berat kepala, dia punya bunga tu berat, dia akan tumbang. So kalau tumbang, kita nak pastikan dia betul-betul masak ataupun dia berubah. Macam saya tanam sorghum merah kan, nak pastikan dia betul-betul jadi merah. Sebabnya selain kita nak pastikan dia betul-betul matang, dan kita nak pastikan dia betul-betul jadi biji benih. Supaya untuk next kita boleh simpan sikit lah. Contoh kita simpan segenggam untuk next punya tanam kan. Segenggam tu ada berapa ratus dalam tu. Segenggam tu je, dan banyak lagi. Sebabnya satu rumpun tu dia akan naik banyak.
Kan macam yang saya pernah tanam, satu batang tu saya cantas sampai bawah, sebab setengah orang dia akan cantas pendek je. Dia akan biarkan batang sebab akan tunas naik. Tapi saya tak suka macam tu sebab dia akan tumbang. Jadi saya cantas belah bawah, so dia akan naik tunas lagi. So dia ambil masa yang agak lama lah nak cari tunas yang baru. Tapi daripada tumbang, saya malas nak kecoh kan. Sebab nak kena pancang pula, apa pula kan. Sebab nanti kan kalau biarkan dia tumbang, mengganggu pula. Sebabnya kalau tumbang, oleh sebab macam mana dia sangat mudah hidup. Kalau tumbang kan, dia punya bunga tu jatuh, sentuh tanah. Lepas tu hujan pula, dia akan tumbuh tau. Dia sebanyak-banyak setongkol bunga tu, sejambak bunga ke macam mana tak tahulah kan. Satu bunga tu akan naik. Rugi sebab tak boleh nak macam mana. Setengah orang boleh kot dia buat macam sprout. Tapi saya boleh lagi kalau bagi ayam makan, boleh lagi. Tapi dia tumbuh sebanyak lah kan, banyak sekali setompok tu. Susah lah nak tu kan. Saya nak elakkan tu sebab saya nak simpan kan. Daripada satu bunga tu kita boleh sekali masak, sekali makan. Sebabnya kadang naik tu banyak kan. Tapi setakat ni saya membuatkan saya pilihan tu lah, dia mudah ditanam. Ada cara untuk menikmati dia. Ada pelbagai juadah kita boleh buat. Lepas tu dia boleh pengganti. Dia setakat bukan pengganti beras je, dia pengganti tepung kan. Dia boleh itulah. Dia nutrisi dia bagus untuk badan kita kan. Lepas tu apa lagi yang sesuai untuk setakat ni. Kacang hijau. Kacang hijau pun mudah tanam. Kacang hijau pun dah kita nikmati kacang hijau yang seperti mana kita tahu. Juadah-juadah dia tu. Dan dia sangat mudah tanam. Dan daripada kacang hijau tu kita dapat toge kan. Kita dapat sayur segera kan. Macam tu lah. Kacang hijau tu bagus juga. Selain lepas tu yang saya dah pernah tanam padi. Sebab tanam padi humah, padi bukit. Oleh sebab lokasi saya dekat memang tak bersawah kan. Jadi dan tanah pun jenis menyerap air, tak macam mana. Dia air sekali lalu habis, tak ada air dah. Macam tu. Nak kata sangat poros tak. Sometimes dia akan simpan air tu lama. Dan dia akan mengering dan mengeraskan tanah tu kan. Tahulah macam mana. Siapa tak faham lah. Dia pun dah bertahun-tahun menanam kat tapak ni kan. Saya pun tak betul-betul mahir untuk mengolah maksudnya bekerjasama dengan tanah ni supaya saya dapat hasil yang terbaik macam tu. Hasil yang saya bayang-bayangkan kan. Tapi saya lupa. Yalah, kadang-kadang kita lupa bahawa tumbuhan ni tak hidup atas arahan manusia kan. Dia cuma jadikan manusia sebagai alat untuk dia membiak. Dan kita jadikan dia satu bahan untuk kita terus hidup. Banyak kombinasi sangat unik lah kan. Padi, setakat ni saya cuma berpengalaman menanam sekali. Itu tu pun untuk main-main. Sebab saya nak tahu macam mana rupa padi tu asalnya kan. Dan saya tak pernah lagi cara untuk mengolahnya. Cara mengolah tu. Lepas tu dan tak merasa lagi lah padi kan. Daripada padi yang saya tanam kali pertama tu. Sebab tanam sikit je, sebab tanam main-main. Nak tahu kan macam mana kan. Lepas tu sekarang ni tanam lebih lah sikit kan. Kot lah boleh tahu boleh lah merasakan beras daripada kita punya tanam sendiri. Ni tanah apa tu? Beras padi humah. Yang saya beli ni variety Mayang Lega. Kau tengoklah kat Shopee tu ada. Tu kan. Lepas tu je rasanya empat jenis sumber makanan yang saya rasa sesuai dan saya tu daripada pengalaman saya menanamnya. So kalau korang ada pokok lain yang korang rasa sesuai juga ni untuk survive kan, untuk kita
sebagai simpan sebagai semua makanan waktu kecemasan, ataupun dia ada ciri-ciri terbaik dia yang boleh antara ciri-ciri yang paling bagus adalah boleh simpan lama. Lepas tu rasa dia. Lepas tu mudah ke tak untuk kita olah. Lepas tu macam mana tanam dia mudah ke tak, nak kena ada tempat yang spesifik ke tak nak tanam. Macam tu. Kalau macam yang padi sawah, sebenarnya boleh je orang atas bukit ni tanam. Cuma teknik tu lah kan. Kita nak kena isi dalam bekas yang bertakung apa semua kan. Sebenarnya boleh je. Jangan limit. Jangan buat alasan. Jangan cipta alasan. Sebenarnya boleh buat kan. Sebabnya benda tu kita kan dah maju. Kita kenalah kreatif kan. Jangan jadi tambah mundur kan. Macam tu. So kalau korang ada idea lain tanaman yang bagus, korang boleh komen, share dengan saya. Manalah tahu je lah saya setakat sangat kera ni, manalah saya dapat banyak pengalaman kan. Kalau korang tahu macam mana nak olah kan. Yang kita boleh tanam untuk keluarga kecil kita cukup lah kan. Kita tak tahu sebab satu nanti, yalah, korang tahu dah apa yang jadi kan. Dan tak mustahil benda tu jadi kat negara kita. Dan mohonlah dijauhkan. Tapi benda tu memang dah sunatullah. Memang benda tu akan terjadi. Memang dah ada clue. Memang dah dibagi peringatan apa semua kan. Jadi sebenarnya kalau ikutkan clue yang Allah bagi masa cerita zaman Nabi Yusuf tu, tentang mimpi sang raja tu, 7 tahun yang kita perlu simpan supaya 7 tahun akan datang kita tak perlu risau. Saya rasa kita ni tahun ni adalah tahun yang ke-7. Dah lambat dah. Macam tu yang saya rasa. Tapi jangan putus asa kan. Kita kena sentiasa berikhtiar, sentiasa bertawakal kan. Jangan putus asa macam mana pun. Kalau esok jadi, dah diumumkan esok akan jadi tut kan. Tanam juga. Sebab tu kita tanam. Sebabnya daripada kita menanam tu lah kita dapat pahala ibadah. Jangan pandang rendah. Jangan rasa juga, Allah kita tak perlu ni. Kita kena berzikir setiap masa. Jangan. Bagi saya tu, saya tak boleh terima benda tu. Sebabnya yang saya terima, Allah dah cakap. Dia suruh kita mengenai solat Jumaat kan. Dia suruh kita pergi solat. Dan siap solat suruh pergi cari rezeki yang Allah dah bagi. Macam tu. Maksudnya ikhtiar dengan iman tu kena seiring. Kita menjaga iman kita tu dengan ikhtiar tu kena seiring. Jangan pisahkan. Macam kita nak mencangkul kan. Bismillah dulu, ya Allah, buat ni kerana Engkau. Cangkul. Itu jadi ibadah. Bagi saya itulah cara yang saya boleh terima. Sebabnya berikhtiar tu Allah dah tekankan supaya kita berikhtiar. Dan meningkatkan keimanan pun Allah tekankan juga. Dan mengingat Allah sama ada berdiri, duduk, baring apa semua, dalam semua keadaan kita ingat Allah. Jadi setiap kita berjalan, melangkah, melakukan sesuatu tu, kita nak jadikan sesuatu ibadah yang Allah terima. Dan benda yang kita buat tu benda dunia, tapi Allah terima sebagai perkara akhirat. Dengan kita baca bismillah, niat kerana Allah, dan apa yang kita buat tu mengikut syariat. Janganlah baca bismillah sambil merokok kan. Dalam benda tu dilarang kan. Tapi setengah orang dia petua kan. Dia ada petua untuk orang berhenti rokok. Dia merokok baca doa makan kan, baca doa makan. Tapi berkesan ke tak? Berkesan kot. Sebab dia mohon. Yelah, dia ketagihan ni kita tak boleh nak, kita susah nak stop kan. Tapi usaha dia mohon supaya apa yang dia buat tu kan diberkati. Jadi lama-lama Allah tutup rasa nak tu ditutup kan. Kita tak boleh nak judge sangat, tak boleh. Kita sentiasa kena, kalau kita nampak benda buruk, doakan supaya dia dibagi hidayah. Kalau kita rasa dia buat benda baik, syukur kan. Apa pun jangan, tak ada benda. Kalau buat jahat jangan beritahu orang. Buat baik pun jangan beritahu orang. Simpan kita sorang-sorang. Simpan sorang-sorang. Jangan. Kalau buat benda amalan ni, kedekut sikit. Tapi kalau minta tips-tips, bagi. Kan?
Jangan cakap aku dah zikir hari ni. Tak perlu. Kan. Cumanya nak ingatkan biar seiring, biar sederhana jangan melampau. Biar seiring kan. Kita perbuatan tu yang sama ada ibadah akhirat ke ibadah perkara dunia ke, benda tu boleh jadikan seiring. Yang pastikan kita ikut syariat, kita baca bismillah, niat kerana Allah. Tu je. Kan. Okay lah, dah panjang ni rasa macam bosan dah kan, sebab saya cakap je. Okay, kalau korang ada idea apa nak tanam, komen kat saya. Biar tahu saya tahu saya boleh try juga, ataupun saya boleh dapatkan yang dah siap kan. So insyaAllah jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum, bye.